Saya dah jawab dah hari tu, saya jawab lagi sekali. Dan kalau boleh ambil part ini, 600 bilion Zafrul, kenapa kontradik dengan yang Anwar cakap? Bahawa ada korupsi berlaku. Okey. Pertama sekali, sebagai Menteri Keuangan, Zafrul tugasnya memantau jumlah yang telah atau pakej yang telah disebut oleh Perdana Menteri. 600 bilion. Dia bukan Perdana Menteri. Kan saya kata tadi, dia Menteri Keuangan. Sebagai satu Menteri Keuangan, dia hanya melihat ministeri dia. Kan saya cakap tadi, Perdana Menteri dia boleh tengok semua kementerian. Menteri Keuangan, dia hanya boleh tengok kementerian dia. Dia tak tengok kementerian lain. Okey. Apa tugas Kementerian Menteri Keuangan? Tugasnya adalah bahagikan, okey, jumlah duit yang ada itu, iaitu 92.5 bilion, mengikut bajet yang telah diberikan oleh setiap kementerian. So, setiap kementerian ni bagi bajet. Okey, pendidikan berapa, KPKT berapa, luar bandar berapa, Menteri Alam Sekitar berapa, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Tempatan Banjir berapa dia minta. Semua minta. Dia ada jumlah-jumlah tertentu. So, sebagai Menteri Keuangan, tugas dia adalah saya bagi kepada kementerian-kementerian ini. Bagaimana kementerian itu membelanjakan, menguruskan, membahagikan, melantik, meranimahkan duit tersebut bukan tugas keperluan Kementerian Keuangan. Tugas Kementerian Keuangan, sebab itu dia kata transparent. Betul lah. Betul lah Zafrul tu transparent. Maksudnya bukan Zafrul kata Kementerian Kementerian Tempatan Banjir, Kementerian Environment, Alam Sekitar, kau nak berapa tadi? 4 bilion. Aku dah buat berapa? Okeylah, aku bagi kau 3.9 bilion, balance tu aku punya, masuk akaun aku. Zafrul tak kata macam tu. Zafrul kata dia minta 4 bilion, saya bagi 4 bilion, ini dokumen dia, ini surat dia, ini dia punya tata cara. Maksudnya transparent. Betul lah apa yang Zafrul kata. Tapi bila dah sampai dekat situ, bagaimana pengurusan itu? Yang itulah yang keluar cerita-cerita ni tadi. Faham? Nampak? Jadi adakah Anwar menipu? Tidak. Adakah Zafrul menipu? Pun tidak. Buktinya bahawa kita tengok SPRM sudah mula menyiasat dan ada syarikat-syarikat menurut SPRM mengatakan mereka sudah memberi rasuah untuk mendapatkan projek itu. Nah, menurut SPRM 90% daripada 100%, 90% projek yang sudah diluluskan belum menerima SST daripada kerajaan, iaitu surat setuju terima. Surat setuju terima. Dia macam PO lah, purchasing order ataupun letter of offer. Lebih kurang macam itulah. Dia belum terima, tetapi 10% sudah menerima. Bayangkan, katakanlah projek itu 90 bilion, 10% is about 9 billion, 10 billion, 10 billion macam tu. Sudah pun. Jadi siasatan SPRM adalah ke atas jumlah 10%. Saya bukan 10 bilion, tapi saya ini contoh. Jumlah yang telah diluluskan dengan SST. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya tak tahu. Tapi jumlah yang dah mendapat SST itu, yang itu SPRM akan fokuskan. Siapa kata suci tadi? Benda ni dah pun diwujudkan. Dah ada. Siasatan sedang berlaku. Dan dikatakan orang yang ditahan sebagai middleman itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Biar benda ni sink in dulu. Ya betul Is. Ya betul. Tuan-tuan, saya teringat bila orang bantai saya kan, dia kata PN suci, PN tu bersih, kamu berlawan dengan hoi hoya hoi. Sekarang ini kita tujukan balik lagu hoi hoya hoi, kita semua gembira. Hoi hoya, PN dapat harta, uang berjuta, projek sini sana. Tuan-tuan, bila BN bersama dengan kita berjaya jadikan sistem ini zero corruption. Bila PN bersama dengan sana, dengan UMNO dan BN pada waktu itu, dengan dia join the bandwagon. Penyamun itu tuan-tuan, hoi hoya hoi, lagu itu
Bukan untuk UMNO, bukan untuk Barisan Nasional. Lagu itu adalah untuk koruptor, penyamun, penyangak sistem. You see tuan-tuan, kadang-kadang tak perlu kita nak bergelar ulama, bergelar syekh, bergelar tuan guru nak betulkan sistem. Tuhan turunkan manusia nak betulkan manusia lain itu, dia tak perlu bergelar jawatan-jawatan tersebut. Islam tu tak mestinya datang baiknya daripada kita yang bergelar ulama, tok guru, ustaz ni. Kadang-kadang baiknya Islam tu datang pada orang biasa. Sebab itu bab kata Ustaz Asri, dia kata itu kan, tak semestinya yang berceramah ini boleh masuk syurga, yang pergi susun kursi sapu tepi jalan tu tak boleh masuk syurga lebih dahulu. Entah-entah yang pergi susun kursi, yang pergi betulkan kamera tu lagi dulu masuk syurga daripada ustaz yang berceramah ni. Belum tentu orang yang kata ustazah, tok guru tu boleh pegang negara ni dengan baik. Belum tentu. Belum diuji. Sebab itu tok guru saya kata, ujian yang paling susah ni tuan-tuan, ujian kesenangan, bukan ujian kesusahan. Ujian kita susah, tak ada duit, tak makan, tak cukup duit. Saya pernah merasa kereta tak ada minyak tuan-tuan. Turun bukit, natural gear ni macam tu. Pernah merasa hidup macam tu. Tapi bagi saya tak sesusah ujian masa kita senang. Bila tiba-tiba kita ada kuasa, orang hulur duit, kali pertama bertolak, kali kedua tolak, kali ketiga tolak. Lama-lama kita fikir, macam sedap juga kalau dapat duit ni kan. Boleh settle banyak masalah aku ni. Ujian senang ni tuan-tuan, lagi susah daripada ujian kita susah. Jangan kita rasa macam, oi, dah kaya, dah senang lah. Terima kasih. Kan? Tak, it's not going to be that easy. So, tuan-tuan boleh baca sendiri dekat Financial Twitter. Okay, habis. Kita cerita hal Sabah pula. So, sekarang ni Sabah ni macam mana sebenarnya kan? Okay, siapa yang tak tahu hal Sabah, Barisan Nasional telah pun menarik sokongan daripada menyokong JRS. Dia bergabung sebenarnya. Okey, lepas PRN Sabah hari itu, apa yang berlaku adalah kerajaan dibentuk daripada dua gabungan. Pada waktu itu, Warisan ada 29 kerusi, tapi nak membentuk majoriti kena ada 37. Pada waktu itu sebenarnya bukan 37, dia kurang sikit. Tapi dengan kerusi baru, 37 lah. So, what happened is, I think 37, betul. 73 majoriti. So, what happened is, sekarang ini, Barisan Nasional sudah menarik sokongan. So, Barisan Nasional, dia ada lebih kurang 16 kerusi. Nah, kalau UMNO, bukan Barisan Nasional UMNO. Kalau UMNO tarik 16 kerusi, kalau ikutkan sekarang ni, dia ada 49. Okay, GRS campur UMNO, campur Bebas, campur PKDM, campur Parti Harapan, dia ada 49. Di mana GRS, dia ada lebih kurang dalam... GRS kalau gabung semua, iaitu 28 kerusi. Di mana teras GRS 14, STAR 6, PBS 7, SAPP 1. So, kalau gabung semua, dia ada lebih kurang 28 kerusi. UMNO ada 16 kerusi. So, Bebas ada 2, PKDM ada 2, Harapan ada. So, dia ada 49. Bila UMNO kata dia menarik diri, sekarang ni tinggal 33. Saya kata majoriti tadi berapa? 37. So, bila dia 37, 33 jatuh. Tetapi, Bong kata dah jatuh dah. Okey. Nah, sebelum kita cerita Bong, kenapa tiba-tiba Warisan kata nak jatuh kerajaan ini? Esok adalah apa orang kata sidang Dewan Undangan Negeri esok. So, Warisan kata bagaimana JRS ini boleh jadi ketua menteri sedangkan dia dah partinya dia dah paling minim, paling kecil. Parti dia dah paling kecil, dah tak ada kekuatan. Dia dah keluar daripada Bersatu. So, Haji J ni tak ada parti. Dia bebas. Macam mana seorang bebas boleh jadi apa orang kata ketua menteri Sabah? Jadi dia kata perlu dijatuhkan. Jadi kemudian beberapa hari lepas Barisan Nasional mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka telah keluar daripada GRS, telah berkeluar daripada gabungan JRS. Dia tak masuk JRS, tapi dia bergabung dengan JRS, membentuk satu gabungan 49 kerusi. Namun begitu dia ada 75 sekarang, sebelum ni 73. Namun begitu, apa yang berlaku adalah kalau kita tengok, menurut Bong Mokhtar, Kemelut Sabah, tumpuan terhadap Anwar ekoran Bong enggan mengalah. Perdana Menteri Senor Ibrahim dilihat bersedia untuk campur tangan dalam kemelut politik Sabah apabila kembali ke Malaysia esok. Walaupun Ketua Menteri Haji J. Noor memperolehi majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Pengerusi Sabah Bong Mokhtar yang merupakan salah seorang pesaing Haji J enggan mengaku kalah walaupun mengakui Ketua Menteri itu mempunyai majoriti.
Sebaliknya, Bung berharap Anwar boleh menyebelahinya. Sudah tentu dia ada 44 don kerana dia ambil semua orang saya. Dia rosakkan semua orang saya. Tapi tidak mengapa. Bola masih bergolek. Kita tunggu Perdana Menteri pulang esok. Mereka akan jumpa kami dan warisan. So, apa yang berlaku adalah hari ini gambar. Siapa yang dekat Facebook saya akan nampak. Gambar ni, apa orang kata, ada daripada Adun PH yang menyatakan sokongan kepada Haji G sekarang ini. Haji G dakwa dapat sokongan 44 dun Sabah, cukup untuk kekal kuasa. Ketua Menteri Sabah Haji G Noor mendakwa menerima sokongan seramai 44 ahli Dewan Undangan Negeri untuk kekal menerajui kerajaan negeri. Jumlah itu melebihi 4 sokongan adun yang diperlukan untuk membentuk kerajaan negeri dengan majoriti mudah. Gambar yang dirakamkan di tangga kediaman rasmi yang menunjukkan Haji G bersama dengan adun GRS, PH dan 5 adun UMNO Sabah. 5 adun UMNO itu adalah Syahelmi Yahya, Tanjung Keramat, Jasnih Daya, Pantai Dalit, James Ratib Sugut, Yusof Yaakob, Simdumin dan juga Muhammad Arsyad Bistari Tempasuk. Kelima-lima mereka semalam membantah keputusan BN menarik sokongan terhadap Haji G. Haji G di Peti Sinar Harian memaklumkan akuan bersumpah untuk menyokongnya telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Johar Mahiruddin semalam. Kita punya sokongan majoriti seramai 44 orang. Okey. So nampaknya bukan setakat perkara ini boleh berubah, Dun Sabah pun boleh berubah dalam keadaan yang agak pelik, tuan-tuan. Dia macam ni. Ada kemungkinan tak bahawa Bung akan duduk di kursi, sekarang ni Bung kerajaan di dalam kerajaan Sabah, dia kerajaan. UMNO kerajaan. So, bila dalam keadaan ini, dan yang 5 orang tu kata mereka tidak kisah untuk dipecat daripada UMNO. So, PH dalam keadaan sebelum ini, PH adalah pembangkang. So, sekarang ini bila PH menyatakan sokongan kepada Haji G, adakah sekarang ni PH akan duduk dalam kerajaan? Ya. Itu kemungkinan besar. Jadi untuk menyelesaikan kemulut ini sebenarnya langkah terbaik. Tapi belum tentu. Haji G kena buat undi percaya atau tidak percaya esok hari. Tapi nak bawa usul tu kena 14 hari kan? So tak sempat lah. Tapi speaker boleh buat undi usul tergempar. Kalau nak dibuat. Boleh juga kalau sekiranya dewan itu berlangsung selama 3 minggu, esok kemukakan 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi buatlah undi percaya atau tak percaya kalau nak buat. Tapi kalau tak nak buat, mudah saja esok kena susun balik kursi mengikut kedudukan yang menyokong dan tidak menyokong. Mengikut kedudukan yang menyokong dan tidak menyokong. Itu sekarang ini antara kemelut. Okey? Itu antara kemelut sekarang ini yang diorang kena. Sangat menarik tuan-tuan. Dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini sangat menarik untuk kita nak saksikan bagaimana semua perkara ini nanti akan berlaku sebaliknya. So, Sabah ni agak kompleks saya kata. Sebab itu menurut Bung Mohtar, game is still on. Tapi Bung Mohtar pun kalau dia nak kemukakan undi percaya pun boleh sebab dia masih kerajaan. So kalau dia nak buat unsur undi percaya, dia kena bawa esok. Tak cukup dengan SD sebenarnya. Kan? Tak cukup dengan SD sebab sebelum ini dia kata kerajaan tak tumbang. Nah, ada yang timbul persoalan daripada saya. So kalau Sabah ni apa saja yang berlaku kat Sabah ni, soalan mereka adalah adakah UMNO BN Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Okey, jawapan mudah saya tak. Jawapan mudah saya tidak untuk Anwar Ibrahim akan tumbang. Sebab saya kata, kenapa saya kata agak sukar untuk Anwar Ibrahim tumbang di dalam peringkat ni lah, di peringkat federal. Untuk maklumat, Sabah, UMNO Sabah atau Barisan Nasional Sabah hanya ada 7 kerusi. Hanya ada 7 kerusi saja. Dan kalau mereka keluar sekalipun, GPS masih still ada. Dan mereka tak boleh keluar sebagai individu di peringkat federal. Jadi ada tak kemungkinan di peringkat federal dia kerajaan, di peringkat negeri dia orang jadi pembangkang? Ada kemungkinan sekarang ni pun. Kalau kita tengok PH di peringkat federal adalah kerajaan bersama dengan GRS. Tapi di peringkat negeri, PH adalah pembangkang. So that thing could happen. Di Sabah lah. Sebab itu saya kata complexity of Sabah ni agak menarik juga sebenarnya. Alright?